Standby. Faris. Satu minit lagi Faris tunggu PKM. PK tak tanam. Syarudin. Sekejap. Dia tengah nak tu. Dia nak tengah bangun. Okey. Boleh. Okey, tak apa. 1 second, 5 second. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia Puan Haji Daud bin Naim. Beliau bertugas di SIP Plastik di Ulangan selaku pegawai program transformasi sekolah PS25 Mat Hamidiyah. Beliau juga pernah bertugas di Mat Hamidiyah. Beliau juga pernah yang menjadi wakil sebagai jemaah Nazirin PPM. Beliau bertugas juga di Pegangan. Pernah buat program menjadi seorang pensyarah di IIB iaitu 5 di Aman Hamidiyah. Beliau juga pernah Tuan Haji Daud bin Naim. Terima kasih Tuan atas penyertaan Tuan pada hari ini. Menjadi wakil sebagai jemaah juga PPM. Dia pengetua, beliau juga Tuan Mangan Ibrahim. Pernah buat program ketua SMP Ahmadiyah iaitu 5 di Aman Hamidiyah. Syekh Syahrudin bin Abu Qasim. Beliau juga pernah Tuan Kanan Tingkatan 6. Tuan Zanafi penyertaan penyelaras program juga sebagai program Tingkatan 6. Dia pengetua Tingkatan 6 Tuan Mangan Ibrahim. Pernah rakan hadirin yang saya hormati. Syekh Syahrudin juga berlangsung ada 3 live video dan nanti iaitu dikuasai oleh tim Ustazah Fatah Nadia Tingkatan 6 Binti Ayub bersama-sama dengan Ustaz Azani dan Ustaz Azali bagi peringkat hadirin. Jadi yang saya hormati jemput hadir juga kepada hadirin yang sedang menonton melalui live video. Jadi itu dikuasai bersyukur kerana dapat berkumpul dalam Google Meet bersama ada alam maya. Namun begitu kita dapat menjalankan aktiviti kepada hadirin yang hampir sama di sekolah. Walaupun orang kata jauh di bacaan doa. Silakan. Okey. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم bacaan doa. عليهم ولا Silakan. الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا ونعمه وأساتذتنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لنا وذنوب أولادنا ربنا يسر ولا تعسر يا كريم ربنا يسر ولا تعسر يا كريم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا واسعا ولا تجعل ربنا لك الحمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وترحمنا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل محمد وعلى آله وصحبه وبارك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن العالمين. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga majlis kita atau program kita hari ini mendapat keberkatan dari Ilahi. Jadi, insya-Allah kita akan teruskan program kita hari ini, iaitu kita dengan segala hormatnya akan menyemput Tuan Haji Daud bin Naim untuk memulakan ucapan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Mais yang saya hargai Tuan pengurusi kita pada pagi ini, Saudara Nur Faris Aiman, serta pembaca doa kita, Saudara Muhammad Akil. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan doa tadi, segala niat dan juga segala hajat kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada warga Mais yang telah memberikan ruang dan peluang kepada saya selaku pegawai SIP di daerah PPD Rulangan untuk kita bersama-sama pada pagi ini dalam satu majlis ilmu dan juga satu majlis pertemuan secara Google Meet dengan sesi sentuhan kasih Ayahanda Pengetua Mais bersama-sama dengan calon STPM tahun 2020 yang kita buat secara Google Meet. Dan saya amat terharu dengan kesungguhan Tuan Pengetua, Ayahanda Pengetua dan barisan pentadbir serta warga Mais yang telah mengadakan program ini, bukan saja bermula pada hari ini, tapi telah bermula pada Isnin yang kemarin pada 23 hari bulan November 2:30 petang bersama-sama dengan anak anda calon-calon SPM 2020. Jadi memulakan majlis, saya ingin melakamkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Berusaha Ayahanda Pengetua Tuan Haji Yusof, sahabat saya, dan kepada barisan penolong kanan, khususnya kepada sahabat dan rakan saya juga, iaitu Tuan Haji Cikgu Sahruddin bin Abu Kasim, serta barisan guru Mahat Media Mais, khususnya kepada tenaga pengajar Tingkatan 6. Tak lupa juga kepada Ustaz Cikgu Haji Hanafi selaku peneras Tingkatan 6 yang telah bekerjasama dengan unit UBK MAHIS untuk kita menjayakan program Google Meet pada pagi ini. Dan tidak ketinggalan kepada tim di belakang tabir yang sedang kita berjumpa di alam maya ini, baik secara Google Meet ataupun live Facebook kita. Tuan-puan yang saya hormati, saya juga tidak lupa untuk melakukan ucapan terima kasih khususnya kepada rakan-rakan siswa saya yang ada pada hari ini. Kalau tidak salah saya 90 orang daripada semester ketiga dan juga semester yang pertama. Dan kepada bonda serta penjaga yang bersama-sama pada pagi ini untuk kita menghayati berkaitan dengan apakah sentuhan kasih yang diberikan oleh Ayahanda Pengetua untuk kita sama-sama mengambil iktibar, sama-sama kita berusaha untuk ke arah kecemerlangan di MAHIS dan seterusnya kepada kecemerlangan pendidikan di Hulu Langat dan juga di negara kita. Tuan-puan dan rakan siswa yang saya kasihi, saya menitipkan salam daripada Yang Berusaha Tuan PPD kita, Tuan Haji Albayan Pini, yang saya jumpa tadi sebelum mulanya meet tadi dalam pukul 8.30. Saya berjumpa dengan beliau. Saya mengatakan bahawa pagi ini saya bersama-sama dengan warga MAHIS untuk berjumpa dengan rakan siswa kita, calon STPM 2020. Beliau tersenyum dan beliau mengucapkan terima kasih, ucapan salam. Sampaikan salam beliau kepada semua warga MAHIS supaya kita dapat, walaupun beliau tak dapat bersama pada pagi ini, beliau ada program yang lain, tetapi beliau mengirim salam dan beliau seolah-olah berada bersama-sama dengan kita pada pagi ini, insya-Allah. Dan Waalaikumsalam.
Suara tak dengar tuan. Tagline yang diberikan oleh Ayahanda Pengetua kita untuk program ini, sesi sentuhan kasih Ayahanda Pengetua SMK Mahat Media bersama calon SPM dan juga calon STPM 2020 pada 23 dan hari ini 27. Apa tagline yang beliau sampaikan is very simple. Satu usaha kecil. Satu usaha kecil bagi memotivasikan dan membangkitkan semangat anak-anak di MAHIS. Tuan-puan, rakan-rakan siswa yang saya kasihi, bila sebut satu usaha kecil, nampak kecil tapi sebetulnya besar dalam kacamata pendidikan. Apatah lagi, Mahat Ahmadiyah bukan salah satu jenama sekolah yang tersohor, bukan sahaja di peringkat ulangan, malahan di peringkat jabatan dan juga di KPM, bahagian Islam kita, bahagian pendidikan Islam kita, yang merupakan salah satu daripada sekolah yang terbaik di Malaysia dari segi pencapaian. Saya buat matriks dari segi pencapaian ini, iaitu bukan sahaja dari segi pencapaian akademik, tetapi juga mencakupi dari segi pencapaian sasiah dia yang terpuji, kerana kita dapat tahu bahawa dari segi aduan ataupun dari segi hal-hal disiplin bagi pihak Mahat amat kecil dan memang boleh ditangani di peringkat dalaman. Dan kemudian dari segi co-curriculum, baik persatuan, kelab atau sukan, dan hubungan dari segi jaringan dan jalinan yang telah dibuat oleh MAHIS bukan saja di peringkat daerah, malahan ke peringkat antarabangsa. So, tahniah untuk warga MAHIS yang telah memberikan tempat yang baik di peringkat perulangan, di peringkat JPN, malahan di peringkat kebangsaan. Moga rakan-rakan siswa saya yang akan menduduki peperiksaan STPM pada tahun ini, khususnya pada 8 Mac 2021, maka di tangan saudara inilah saya menitipkan iaitu apa? Kecemerlangan yang berterusan kepada MAHIS kita dan juga kepada wakil Sekolah Menengah Agama di peringkat kebangsaan kita. Rakan siswa dan tuan-puan yang saya hormati, kalau kita lihat dan kita menoleh ke belakang sedikit tentang pencapaian MAHIS, baik dari segi kecemerlangan dan juga pencapaian yang telah diberikan, saya ingin menekankan bahawa walaupun sekolah MAHIS ada sekolah kluster kecemerlangan dan juga satu-satunya sekolah TS25 2020 daripada 24 buah sekolah di daerah ulangan dan juga di JPN Selangor, MAHIS telah terpilih sebagai salah satu sekolah TS25 yang telah tuan-puan laksanakan dan telah nampak bibit-bibit kecemerlangannya di sekolah ini. Walaupun pada tahun ini kita bersamaan dengan COVID-19, tetapi saya perhatikan dari segi perkembangan MAHIS sendiri, walaupun kita ada COVID dan kemudian kita tidak dapat bersemuka secara formal, face to face, tapi perjumpaan di alam maya dan juga PDPC yang telah dilaksanakan di peringkat sekolah atau di peringkat MAHIS sendiri. MAHIS adalah salah satu daripada sekolah di Hulu Langat yang kehadiran melalui maya tadi, melalui Google Meet dan sebagainya, melalui classroom dan sebagainya, maksudnya melalui alam maya, melebihi 75% kehadiran pada setiap masa. So, tahniah kepada warga MAHIS yang telah meletakkan salah satu sekolah yang berada di kelompok premier dari segi kehadiran, walaupun tidak dengan face to face, tetapi komitmen yang diberikan oleh khususnya hari ini rakan-rakan siswa saya serta barisan pentadbir dan juga kepada pengetua serta jangan tinggal guru-guru kita yang begitu komitmen dan juga hubungan yang baik, kesedaran yang baik daripada ibu ayah dan penjaga, kita dapat bersama-sama menjayakan pembelajaran secara maya. Dan saya amat yakin dan amat optimis bahawa MAHIS dalam landasan yang betul
ke arah kecemerlangan dan juga kita akan menuai hasil yang baik pada tahun 2020 dan tahun-tahun yang sebelum dia dan tahun-tahun yang akan datang. Buktinya simple. Untuk hari ini kita juga membabitkan rakan-rakan siswa semester 1 yang akan menduduki peperiksaan yang tahun hadapan, tahun 2021. Tetapi bersama-sama kita pada pagi ini dalam hari Jumaat yang mubarak ini, dan kita amat yakin bahawa kaedah atau cara ini adalah kaedah yang terbaik kerana apa? Kita membuat satu rangkaian untuk kecemerlangan bukan saja untuk tahun 2020, malahan pada tahun-tahun yang akan datang. InsyaAllah. Rakan siswa yang saya hormati, untuk pagi ini, saya nak kongsikan sedikit berkaitan dengan fungsi dan juga tanggungjawab rakan siswa yang sedang berada di semester ketiga dan juga yang sedang berada di semester pertama, yang ada lagi 2 semester akan datang untuk berada di MAIS. Anda adalah pejuang dan Anda adalah rakan kongsi dan Anda adalah barisan di hadapan dalam kategori sebagai abang dan kakak kepada adik-adik yang berada di tingkatan 5 hingga di tingkatan 1. Tidak kiralah anda berada atau bertinggal di asrama putra ataupun di asrama puteri di Mahat Al-Media. Tapi untuk COVID ni, kita fahamlah tak duduk di asrama kan. Tapi untuk yang akan datang ataupun tahun sebelum dia lagi, sebelum COVID, kita akan berada bersama-sama di asrama ataupun yang tinggal berhampiran dengan kawasan Mahat ini. InsyaAllah, anda adalah orang yang amat penting. Kenapa? Kerana sahabat-sahabat anda, rakan siswa saya ini, telah berada di universiti yang sedang menyambung pengajian di peringkat diploma. Ada yang baru menghabiskan matrikulasi, ada yang menghabiskan asasi, yang ada juga sedang buat further study untuk persiapan ke luar negara. Dan jangan lupa, Mahat Al-Media adalah salah sebuah sekolah baik di daerah maupun di jabatan maupun di peringkat kebangsaan yang akan menghantar pelajar-pelajarnya ke luar negara untuk menyambung pengajian di pelbagai universiti. Dan jangan lupa, kita juga ramai daripada kita, majoriti daripada Mahat Al-Media akan meletakkan diri mereka ke universiti tempatan. Jadi, jangan tinggalkan. Kerana sahabat-sahabat kita sedang berada di matrikulasi, sedang berada di asasi, sedang berada di peringkat diploma, sedang membuat persiapan untuk keluar negara. Rakan siswa cikgu yang saya hormati ini, iaitu yang berada di semester ketiga, tidak lama lagi. 8 Mac 2021, anda akan menduduki peperiksaan STPM dan tahun yang sama juga akan anda berada di universiti tempatan atau di IPT dan juga berada di luar negara. Dan inilah peluang yang terbaik. Gunakanlah kehebatan, ketokohan, kearifan, wisdom kita untuk kita bersama-sama menjayakan dan juga melakarkan sejarah seperti tahun-tahun sebelumnya dan lebih baik lagi. Usahakan supaya pencapaian 4 flat sebagai satu lambang terima kasih kita, khususnya kepada Tuan Haji Cikgu Sahruddin kita yang akan bersara pada 2/1 tahun 2021 selaku PK tingkatan 6 sebagai hadiah untuk beliau bersara dan satu sumbangan yang amat bermakna untuk pelajar-pelajar atau rakan-rakan siswa cikgu yang berada pada tahun ini sebagai hasil, sebagai satu ucapan terima kasih kepada beliau yang telah begitu komit kepada sekolah, dan juga saya tidak tinggalkan juga kepada warga sekolah yang lain, khususnya Tuan Pengetua, Ayahanda Pengetua kita. Rakan-rakan siswa yang saya sayangi, what next? Apa yang perlu rakan siswa calon STPM 2020 dan 2021? Kita nak tak nak, kita kena akui bahawa untuk tahun 2020 ini, satu paradigm perubahan pendidikan yang sedang berlaku bukan saja di peringkat MAIS, bukan saja di peringkat PPD atau jabatan, malah di seluruh dunia. Kita sedang dilanda satu wabak yang dirasai
pada hari ini dengan kematian hampir 1.4 juta orang di seluruh dunia, iaitu COVID-19. Tetapi walaupun telah berlaku kesenjangan, berlaku pemisahan, pertemuan sekontak face to face, tetapi hubungan maya semakin akrab, penggunaan ICT, penggunaan paranti hari ini, kemudian saluran-saluran media sosial ini telah dioptimumkan, khususnya di MAHIS, juga amat pasti perkara ini. Dan walaupun kita tidak berada di bangku sekolah atau duduk di asrama, tetapi proses pembelajaran tetap berjalan. Seperti hari ini bukan saja dalam bentuk kita dalam kelas, tapi dalam bersemuka untuk kita look into, lihat ke dalam dan menulis ke belakang apa yang kita nak buat dan apa yang kita nak capai pada 8 Mac 2021 sebelum rakan-rakan siswa saya menduduki peperiksaan STPM pada waktu itu. Kekecewaan, kegagalan, kita boleh ceritakan selepas perkara berkenaan. Tetapi jangan kita menempah kegagalan atau kejayaan. Kita perlu usahakan kepada kejayaan. Bagaimana abang dan kakak kita telah merintis nama baik di peringkat MAHIS yang telah meletakkan nama beliau dan deretan nama yang begitu banyak pada orang-orang yang telah berjaya, orang-orang yang telah mencapai kecemerlangan, dan orang-orang yang begitu hebat, bukan saja dari hal kejayaan duniawi, malahan kehebatan MAHIS itu sendiri, maksudnya apa, kejayaan ukhrawi itu telah dapat disentuh dan dapat dibuktikan. Jadi untuk rakan siswa tahun ini dan juga tahun yang akan datang, saya amat optimis bahawa andalah harapan kami dan andalah peneruskan pada perjuangan kecemerlangan, dan kecemerlangan itu adalah milik kita bersama, dan itulah salah satu kepada usaha murni yang telah ditunjukkan oleh KPM melalui jabatan, melalui PPD dan juga melalui bahagian Islam kita di KPM kita untuk melihat MAHIS berada di hadapan dan memberi contoh teladan kepada sekolah-sekolah lain, khususnya di sekolah menengah agama dan juga di sekolah menengah kebangsaan yang lain. Oleh itu, kutiplah kecemerlangan. Kita kena perasan dan kita kena rungsing. Rakan-rakan siswa kena perasan bahawa anda adalah pra-you, sebab tu saya panggil rakan siswa, bukan dari pelajar. Pelajar tu untuk tingkatan 5 dan ke bawah, yang belum lagi pramatang kita. Rakan siswa berada pada 18 tahun ke atas, kalau kita buat salah pun tak masuk kepada mahkamah kanak-kanak, daripada mahkamah dewasa. Jadi anda telah dewasa dan anda memang telah dewasa, bukan saja dari segi lahiriah mesti lagi ada perkembangan, tapi dari segi pemikiran, tindak tanduk dan suri tauladan, rakan siswa telah berada di garisan yang hadapan. Sebab tu rakan siswa kena perasan bahawa anda diperhatikan, anda menjadi fokus, anda juga menjadi suri teladan kepada rakan lain, baik di tempat sekolah ataupun di tempat perumahan kita sendiri, dan juga sebagai pemimpin masa hadapan yang akan mewarisi kecemerlangan pembangunan negara kita ke arah negara maju yang diterima, kemudian ke kita rungsing untuk kita mengutip kejayaan, kita melihat ke belakang apa yang kurang tadi. InsyaAllah kita sama-sama akan mencapai kecemerlangan, dan rantaian kecemerlangan ini tidak mungkin berlaku untuk individu. Sebatang lidi tidak mungkin untuk gunakan untuk menyapu, tapi seberkas lidi akan menjadi kuat dan kukuh dan boleh membersihkan semua sampah. Apatah lagi dengan adanya teknologi moden hari ini, penggunaan alat-alatan elektronik tadi kan. Sebagai contoh, kerongsingan inilah yang kita nak, maksudnya kalau ada kawan kita yang masih terlelap lagi, atau kawan kita yang masih terlena lagi, atau kawan kita rasa masih jauh lagi peperiksaan STPM kita, tolong gerak-gerakkan bersama. Supaya apa? Kerana apa? Kerana lidi sebatang tidak berfungsi, tapi lidi seberkas akan berfungsi. Jadi kalau kita rungsing, sama-sama kita mengingati, sama-sama kita berpesan, sama-sama kita
dalam Google Meet kita atau PDBC secara maya, saya amat yakin bahkan siswa untuk 2020 yang akan memberi pembebasan pada 8 Mac 2021 akan menempa dan melihatkan kejayaan bukan saja kepada diri kita, tapi itu tanda terima kasih khususnya kepada ayah bonda penjaga, khususnya kepada ayahanda pengetua, khususnya kepada Cikgu Sahruddin kita, PK, khususnya kepada penyaras dan cikgu-cikgu serta warga Mahat Himidiah yang saya kasihi. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda pengetua yang telah membuat langkah, yang telah mengorak langkah mengadakan pertemuan. Ni julung-julung kalinya di peringkat dulangan untuk tahun 2020 pasca COVID. Pengetua MAHIS mengambil inisiatif membuat perjumpaan awal dengan calon SPM dan calon STPM. Nampak lama lagi exam 8 Mac, tetapi sesungguhnya masa itu amat sangat. Dan insya-Allah ini adalah bukan siri yang pertama. Saya amat yakin bahawa ini adalah siri-siri yang permulaan untuk kita terus berjumpa sebelum kita berada di ambang perpesaan yang sebenar dia. Kepada semua warga kerja, khususnya Tuan Haji Sahruddin, sahabat saya, dan juga penyaras Cikgu Hanafi dan warga sekolah, khususnya juga paling penting kepada rakan-rakan siswa saya, kutiplah, titiplah dan tanamkan di hati yang selepas ini amanat daripada yang berusaha ayahanda pengetua kita, itu yang kita nak fokuskan pada ini, supaya kita jadikan sebagai satu azimat untuk kita mencapai kecemerlangan untuk diri kita, untuk sahabat-sahabat kita dan juga untuk mahasiswa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa pada waktu yang akan datang. Terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Daud bin Naim atas ucapan yang cukup bermakna dan memberi impak yang besar kepada kami, iaitu rakan siswa. Terima kasih Tuan. Jadi saya ingin memberi ulasan sedikit. InsyaAllah kami selaku pelajar tingkatan 6 semester 1 dan semester 3 akan bertugas lumus dan berusaha sehabis baik bagi mencapai keputusan yang cemerlang dalam STPM, insya-Allah. Dengan bimbingan guru-guru tingkatan 6, guru-guru warga MAHIS tetap ada bersama kami dengan menyusun program-program yang ada yang tidak putus berhubung dengan kami dalam pelbagai cara. InsyaAllah kami sendiri akan memberi yang terbaik buat warga sekolah serta buat diri kami sendiri dalam pencapaian STPM, insyaAllah. Setelah ucapan Tuan Haji Daud bin Naim, dengan ini saya teruskan majlis dengan menjemput ayahanda pengetua Tuan Mak Yusuf bin Rahim untuk meneruskan program kita hari ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih kepada anak-anak Nur Faris Aiman selaku pengacara majlis yang dihormati rakan dan juga sahabat saya Tuan Haji Muhammad Daud Naim selaku SIP Plus TPD Hulu Langat yang juga merupakan pegawai TS25 Transformasi Sekolah SMK Mahat Hamidiah, rakan-rakan penolong kanan Tuan Haji Sahruddin Mukasim, penolong kanan tingkatan 6, rakan-rakan guru, para murabbi SMK Mahat Hamidiah, seterusnya anak-anak pintar soleh semester 3 dan semester 1 2020 yang ayah anda kasih sekalian. Alhamdulillah
Marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang penuh berbahagia, hari yang penuh barakah, penghulu bagi sekalian alam, penghulu bagi sekalian hari, iaitu Jumaat yang mubarak ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini mendapat rahmat dan limpahan kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga marilah kita pada hari yang penuh barakah ini kita sama-sama memperbanyakkan salam dan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya sebenarnya rasa sangat terharu apabila kita dapat bersama walaupun tidak secara bersemuka tetapi secara maya maya seperti ini pun anak-anak tidak pernah mengaku kalah. Anak-anak serta bersemangat. Anak-anak menzahirkan kebersamaan. Anak-anak sentiasa mempamerkan bahawa betul lah bahawa anak-anak Muhammadiyah itu adalah anak-anak yang hebat. Murid-murid yang baik. Murid-murid yang baik, anak-anak yang hebat, anak-anak yang mendengar kata. Yang sentiasa bercita-cita, yang sentiasa berusaha, sentiasa melihat jauh ke hadapan ingin cemerlang. Halangan kecil yang menimpa, halangan kecil yang membadai. Anak-anak mampu untuk mencari jalan keluar. Sebagai satu sokongan yang berterusan daripada ayahanda dan juga guru-guru semua, maka kita susung aturkan satu program pada hari ini, iaitu kita namakan Sentuhan Kasih Ayahanda Pengetua. Anak-anak yang dikasihi sekalian, semua kita tahu seperti mana yang disebut oleh tetamu kita tadi, Tuan Haji Daud, bahawa situasi keadaan semasa bukan sesuatu yang menghalang, tetapi sebenarnya memberikan satu kekuatan kalau kita melihat dari segi sudut kebaikannya. Dunia sekarang dilanda satu pandemik, iaitu pandemik COVID-19. Ia hanya tidak bersifat tumpuannya kepada negara kita sahaja, tapi malah seluruh dunia. Dan tadi pun dikongsi dengan angka kematian akibat daripada masalah ataupun daripada bahana daripada COVID-19 ini. Ayahanda terfikir apabila kita melihat dari sudut positif, ayahanda merenung daripada perkataan COVID itu, kalau kita mencari di sebaliknya, kita akan jumpa satu yang positif yang boleh membangkitkan dan menaikkan semangat kita. Iaitu kita sekarang mendepani berbagai-bagai untuk kita mendapatkan input, mendapatkan pelajaran daripada guru. Kita terhad tak boleh bersemuka seperti mana lazimnya. Maka itu boleh kita jadikan sebagai create something. Kita kena create something. Apa yang kita buat ini adalah merupakan suatu yang kita create. Satu something, satu benda yang kita create. Jadi kita boleh, bukan kita tidak berada dalam kelas, maka bukan bermakna kita tidak mampu untuk berhubung. Jadi kita dianugerahkan Allah untuk berfikir, create something. Kemudian, kita kena open heart, kena buka hati kita. Kita kena buka, lapangkan hati kita untuk kita lihat bahawa kalau kita tutup hati kita, maka kita tak akan nampak di sebaliknya. Kita akan rasa kecewa, kita akan rasa sedih, kita akan rasa buntu dan sebagainya. Venture out, iaitu kita kena keluar, venture out. Kita kena Bagaimana kita nak non-troker? Sebab kita ada tanggungjawab. Kita akan menduduki peperiksaan yang untuk menentukan masa depan kita. Maka kita kena venture. Kita kena troker. The best way. Jalan yang terbaik. Dan kita kena imagine the best. Kita kena bayangkan yang terbaik dalam minda kita. Anak-anak mampu berfikir.
Anak-anak bukan lagi berada di tahap menengah rendah. Anak-anak sekarang sudah berada pra-universiti. Kaedah pembelajaran kita dalam kelas pun tidak sama dengan semasa kita tingkatan 1 sampai ke tingkatan 5. Dan D, C, O, V, I and D, the last is dream big. Dream, kena mimpi besar. Mimpi besar, kita nak mimpi kenapa? Kalau kita mempunyai mimpi yang besar, rintangan, halangan-halangan kecil, insya-Allah akan ada jalan keluarnya. Anak-anak yang dikasihi sekalian, innallaha ala kulli syai'in qadir. Tidak semua orang minta untuk berlaku perkara-perkara yang semacam ini. Tidak pernah siapa mimpi dan tidak pernah termimpi pun before this, sebelum ini. Tetapi Allah itu maha berkuasa di atas segala sesuatu. Ujian yang Allah beri untuk melihat sejauh mana kita ini mampu untuk mendepani. Yang dibekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan akal. Satu anugerah yang Allah berikan kepada makhluknya. Sesuai dengan Allah kata, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka akal itu adalah merupakan satu anugerah yang diberikan oleh Allah untuk kita memikir, untuk kita mencari jalan bagaimana kita nak keluar daripada dan juga mendepani perkara-perkara yang menjadi rintangan, halangan yang untuk kita teruskan hasrat dan cita-cita kita. Anak-anak yang dikasihi sekalian, menjadi tanggungjawab kepada kita sentiasa wattaqullah, hendaklah kita sentiasa bertakwa kepada Allah. Kerana dengan bertakwa itu akan ada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak yang dikasihi sekalian, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedar ataupun tidak, sebanyak 17 kali setiap hari kita menyebut di dalam kita menunaikan solat. 5 waktu sehari semalam, 17 kali kita menyebut. Apa sebutan kita? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 17 kali kita sebut setiap hari. Hanya kepadamu kami menyembah. Dan hanya kepada kamu kami memohon pertolongan. Tidak mampukah lagi kita? Tidak yakinkah kita lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam kita menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu 17 kali kita menyebut sehari semalam. Setiap kali kita menunaikan solat, apakah tidak ada lagi keyakinan dan juga kemampuan diri kita? Tidak yakinkah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Apabila kita mendepani dengan suasana yang sebegini, maka kita sudah menjadi orang yang kecewa. Kita sudah menjadi orang yang tidak tahu untuk membuat keputusan mana yang terbaik. Mana jalan positifnya. Anda yakin anak-anak STPM semester 3 dan juga semester 1. Anda mampu. Anda hebat. Boleh melakukan. Dan ingat, Allah kata, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan dalam suratul Mu'minun ayat ke-60 Allah menyebut, berdoalah kepadaku, nescaya aku perkenankan bagimu. Banyakkan doa. Musnajab kalau kepada Allah. Jangan kita dalam situasi begini kita dah rasa kecewa. Kalau tidak ada bahu untuk kita sandarkan anak-anak, gunalah lantai untuk kita bersujud. Kalau tidak ada bahu untuk kita sandarkan, ayahanda ulas sekali lagi, gunakan lantai untuk bersujud. Kerana lantai yang kita bersujud itu, doa kita, harapan kita, hasrat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala didengari. Diyakini, insya-Allah kalau anak-anak mampu sedemikian, kita mampu buat yang terbaik. Anak-anak yang dikasihi sekalian, Zanafi, kongsi share kita punya slide. First slide, Zat. InsyaAllah, anak-anak sekalian, apabila kita langkah masuk saja ke SMK Ahmad Hamidiyah, tidak kiralah kita sebelum ini daripada sekolah mana,
Ayahanda selalu menyebut, selangkah saja anak-anak semua masuk ke SMK Mat Hamidiah, anda adalah warga SMK Mat Hamidiah. Apabila berada di SMK Mat Hamidiah, anak-anak ada satu tanggungjawab dan kena faham apabila kita menjadi warga SMK Mat Hamidiah. Okay, next slide. Slide yang kedua, Ustaz Zanafi. Apabila kita berada di Mahat Hamidiah, anak-anak itu kena faham. Ya, ini adalah apabila kita menjadi sebahagian daripada warga Mahis, tak kira kita sebagai seorang pendidik, tak kira kita sebagai murid, maka ini anak-anak harus menguasai. Mahis, Mahat Hamidiah Islamic Secondary School. Jadi ayahanda susung aturkan daripada wording Mahis itu yang memberikan makna akronimnya M, manfaat, peluang. Bila kita berada di Mahat Hamidiah ini, ambillah peluang anak-anak. Tidak lama anda di sini. Anda hanya tinggal lagi satu step saja untuk anda melangkah masuk ke gerbang universiti. Di sinilah kita akan susung aturkan gerbang mana yang anak-anak akan pilih. Jadi peluang yang ada di sini, ambil, bina. Yang kedua, kita kena atur strategi. Strategi yang terbaik, iaitu kita mesti cemerlang untuk kita mampu melangkah masuk ke gerbang universiti. Kita kena sentiasa menghitung keupayaan diri kita. Kita kena ada istilah campur, kita kena ada tolak, kita kena ada bagi, dan kita kena darab. Kalau kita merasa kurang, maka kita campur, kita kena tambah. Tapi kita kata terlebih daripada melakukan perkara-perkara yang kita merasakan bahawa ia merugikan, maka kita kena tolak. Kita nak berganda, maka kita kena darab. Dan kalau kita nak supaya seimbang, kita perlu bagi. Gunakan formula matematik dalam kita mendepani proses pembelajaran kita. Jangan lupa bila kita belajar anak-anak, apabila kita berdepan dengan guru-guru kita, walaupun tidak secara bersemuka, walaupun di atas talian maya seperti mana ini, maka adab bersama dengan guru, adab menuntut ilmu seharusnya kita jaga. Hormati guru kita, sayang guru kita, kita ikhlaskan diri kita. InsyaAllah. Adab tetap kena jaga. Niat dengan secara ikhlas, apa yang kita nak. Impikan kecemerlangan. Kita masuk di Mahat Hamidiah adalah suatu proses kita untuk membangunkan diri kita, nak build up ourselves, to develop ourselves, supaya kita nak kejarkan suatu kecemerlangan masa depan kita. Kemudian seronok berbudi. Seronok berbudi bukan hanya dalam konteks orang lain, tetapi dalam konteks kita sendiri, kita seharusnya berbudi kepada diri kita. Kita kena berbudi pada diri kita, kita jangan berpura-pura pada diri kita. Kita kena kenal diri kita. Apa yang kita nak buat pada diri kita? Berbudi pada tanah, kita dapat akhirnya menuai. Kalau kita bercucuk tanam. Tapi kalau berbudi pada diri dalam konteks kita menuntut ilmu, insya-Allah di penghujung ke sana, anak-anak mampu untuk melangkah masuk ke universiti, ke pusat pengajian tinggi yang kita impikan. Kita kena sentiasa di hadapan. Kita kena meletakkan diri kita tu sentiasa di hadapan. Sebab kita mempunyai kemampuan yang sama. Siapa yang berusaha menjada wajada, siapa yang berusaha dia akan dapat. Tidak ada, sebab Allah menjadikan manusia ini semuanya sama. Tinggal lagi ialah siapa yang berusaha lebih, siapa yang suka mencari, siapa yang tidak pernah merasa jemu untuk mencari dan mencari, insya-Allah dia akan berada sentiasa di hadapan. Insya-Allah. Next. Tapi ini yang kita impikan, anak-anak. Yang paling yang kita indah dalam hidup kita. Saat kita pergi ada yang mendoakan. Ini kita harapkan. Bila anak-anak nanti meninggalkan alam persekolahan dan masuk universiti, kita mengharapkan ada orang mendoakan, guru-guru mendoakan, ibu bapa kita mendoakan kita supaya kita semua nanti apabila berada di universiti menjadi murid yang menjadi siswa yang hebat. Saat kita jauh, ada yang merindukan. Hari ini kita tak dapat bersama. Ayahanda yakin guru-guru juga merindu anak-anak, anak-anak juga merindu guru. Ayahanda juga merindui untuk menatapi wajah anak-anak. Saat yang kita sedih, ada yang membuat kita tersenyum. Jadi hari ini kita tahu anak-anak semua dalam keadaan emosi tidak stabil. Emosi anak-anak dalam keadaan agak tertekan. Maka inilah satu cara supaya
ayahanda dan juga guru-guru dapat menatap wajah anak-anak supaya satu ukiran senyum terbit di wajah anak-anak. Dan saya lihat hari ini pun semuanya ceria. Alhamdulillah. Dapat kita bersambung. Tadi pun awal-awal lagi dah bagi salam kat saya, bertanya khabar ayahanda. Itu sebab tu kita kena sentiasa bertanya khabar. Tetapi yang terindah anak-anak adalah ketika Allah Subhanahu Wa Taala masih berkenan untuk kita bernafas untuk hidup di hari ini. Sedikit kekangan yang Allah bagi ini, sebenarnya banyak lagi nikmat-nikmat lain yang kita lupa. Yang seharusnya nikmat-nikmat inilah kita olah untuk mengatasi sedikit halangan, sedikit cubaan itu. Pagi tadi bila kita telek mata, kita masih lagi dapat melihat cahaya matahari. Suara kita bila dipanggil masih lagi boleh mendengar. Mulut kita masih lagi boleh berkata. Itu nikmat yang masih ada yang Allah berikan. Cuma hanya ada sedikit ujian Allah ialah kita terpaksa berada di rumah masing-masing. Tidak dapat melaksanakan kaedah PKB seperti mana lazimnya. Jadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingat, orang yang sentiasa bersyukur kepada Allah itu, maka nikmatnya akan sentiasa Allah tambahkan. Tetapi orang yang kufur ingkar, maka amat pedih azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayahanda yakin anak-anak Ma'had adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang sentiasa meletakkan kehebatan diri itu di hadapan. Sentiasa menampak jalan bagaimana untuk mengatasi sesuatu yang di depannya sama ada perkara itu kecil ataupun besar. Dia sentiasa melihat dengan pandangan yang positif. Anak-anak yang dikasihi sekalian, if you cannot do great things, do small things is a great way. Tak ada habis. Yes, okay. Do what is right. Do what is right, not what is easy. Buat sesuatu itu yang betul, bukan yang mudah. Cari jalan itu jalan yang betul. Apabila kita nak masuk ke suatu kawasan, yang kawasan itu adalah kawasan larangan, maka cara the right way ialah kita pergi berjumpa dengan orang. Kalau ada dia punya pengawal keselamatan, pergi jumpa dengan pengawal keselamatan supaya kita dapat masuk. Do what is right. Tetapi do what is easy, dia belum tentu betul. Kita boleh masuk juga ke kawasan itu dengan kita panjat pagar. Easy. Tetapi menyalahi kaedahnya. So, do what is right, not what is easy. Jadi sekarang pun dalam kaedah kita, mana-mana yang kita rasakan betul. Jangan kita langsung kita tidak ambil kisah, jangan langsung kita tidak ambil tahu, sebab tanggungjawab kita, walaupun kecil, walaupun sedikit, tak ada masalah. Sebab itu, if you cannot do great, jika kita dapat melakukan sesuatu yang the great things, if you cannot do great things, kalau kita tak dapat melakukan perkara yang besar, do small thing in a great way. Tak ada tapi. Next. If you cannot do great things, do small things in a great way. Jika kita tidak dapat melakukan sesuatu itu dalam suasana yang kita harapkan, tetapi kita lakukan walaupun kecil, tetapi ianya menggunakan kaedah yang terbaik. Dengan kaedah yang terbaik. Jadi anak-anak hari ini, ingat anak-anak, ayahanda satu contoh. Jika kita melihat 10 ekor arnab di hadapan kita, jangan kita nakkan semua 10 ekor itu kita dapat tangkap dalam satu masa yang sama. Maka kaedahnya ialah kita aim dulu mana the best arnab, kita tangkap dulu seekor supaya kita dapat juga. Tetapi kalau kita pergi terekam terus, 10 ekor arnab itu akan lari. Seekor pun kita tak dapat nak tangkap. Tetapi kita do dulu, aim dulu seekor. Bila kita dapat seekor, agak rasa nak lagi, kita gunakan kaedah yang sama, kita tangkap satu dan satu. Kemungkinan nanti the last, kita dapat semua 10 ekor arnab itu. Tetapi kalau kita pergi terekam, nak percaya arnab itu akan lari, apa pun kita tak dapat, tenaga kita habis, kita akan kepenatan dan sebagainya. When you give more, you will get even more. Ingat, kalau kita belajar lebih, kita usaha lebih, maka insya-Allah kita akan dapat lebih.
Kalau kita korbankan masa sedikit, tambah, kalau rasa tak cukup, tadi ayah dia dah beritahu formula tadi ya, matematik tadi. Tambah, tolak, darab dan juga bahagi. When you give more, you will get more. Itulah boleh digunakan kaedah yang dia sebut tadi. Relate kan. Anak-anak, ayanda yang dikasih sekalian, ingat, hari semalam, dia tidak akan berulang. No one can change the past. Tidak ada siapa dapat merubah masa hadapan, belakang kita. Tetapi kita boleh belajar daripada apa yang kita dah lalui hari semalam. But everyone has a power to change the future. Kita belajar daripada hari semalam untuk kita bina, untuk kita bangunkan, untuk kita create masa depan kita. Belajar daripada hari semalam. No one can change the past, but everyone has a power to change the future. Baru-baru ini kita dah dapat keputusan peperiksaan semester 2. Ya, masing-masing anak-anak dah dapat tahu. Alhamdulillah, ayahanda nak mengambil sekali lagi kesempatan di sini untuk merakamkan rasa tahniah penghargaan daripada guru-guru teknik tanam dan juga ayahanda sendiri serta guru-guru yang lain kepada anak anda Syafiqah Nabilah binti Zamri yang setakat ni mendapat 4 flag untuk semester 2. Tahniah. Dan ayahanda rasa anak-anak yang lain pun boleh. Sebab itu ayahanda kata, no one can change the past, but everyone has a power to change the future. Keputusannya anak-anak boleh dalam semester 2 hari ini. Semester 2 hari ini, yang anak-anak telah dapat result, anak-anak gunakan pengalaman itu untuk kita bangunkan a power to change the future. Untuk jadikan a power to change the future. Untuk kita sama-sama menduduki peperiksaan semester 3 yang akan dilanjutkan pada April nanti difahamkan. Dan kita ada masa lagi. Dan ayahanda rasa seronok juga bila guru-guru buat webinar. Satu-satunya sekolah saya rasa yang buat program webinar ialah SMK Mat Hamidiah. Kita tidak kedekut. Kita juga mengajak sekolah-sekolah lain untuk sama-sama kita berkongsi. Kerana apabila kita menyebar luaskan kebajikan, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengiringi kebaikan itu, akan tumpahkan pahala itu, akan tumpahkan kebaikan itu kepada diri kita semua. Kita jangan kedekut dengan orang. Kita buat akaun, kita jemput rakan-rakan anak-anak daripada high school. Baru ni kita buat syariah ke Usuluddin yang tak pasti. Sampai ke Terengganu kita berkongsi. Sampai ke Perlis. Kita nak berjaya semua. Kita mesti, sebab tu ayah kata kita kena sentiasa di hadapan. Kita mesti jadi ahead. A step ahead. Kita mesti sentiasa di hadapan. Anak-anak, apabila kita sudah melaksanakan perkara-perkara yang terbaik untuk diri kita, percayalah, happiness come when we stop complaining. Kegembiraan itu akan datang kalau diri kita ini tidak hanya kegembiraan itu akan datang bila kita stop complain about the troubles. Bila kita tengok satu kita complain, tengok satu kita complain, tengok satu kita complain, maka dia yang tidak akan memberikan jalan keluar. Tetapi we have and offer thanks for all the troubles we don't have. Kita kena sentiasa berterima kasih. Sentiasa berlapang lada. Untuk kita melihat apa saja yang kita buat itu. Yang boleh membantu diri kita. Ya, anak-anak yang ayahanda kasih sekalian. Seterusnya, kita tidak selalunya kita dapat apa yang kita sukai. Kita tidak akan selalunya dapat apa yang kita sukai. Tetapi belajarlah bersyukur dengan menyukai apa yang kita dapat. Tidak semua. Kalau kita melihat sepohon pokok yang berbuahnya lebat, kalau kita nak dapatkan sepokok itu sesuatu yang tidak mungkin.
Tetapi kalau kita dapat menikmati buahnya dalam sebiji, 2 biji pun sudah memadai. Kerana mungkin sebiji, 2 biji itu sudah mewakili rasa manis ataupun masam buah yang itu. Tetapi kalau kita tidak berusaha untuk dapatkan walaupun sebiji, maka kita hanya memandang, kita hanya melihat dan tidak dapat nak berkongsi dengan orang lain. Bila ditanya bagaimana rasanya buah pokok ini, maka kita akan ngeleng kepala. Sebab apa? Sebab kita tidak dapat merasainya kerana kita tidak berusaha. Kita kena bersyukur, insya-Allah. Tetapi kalau kita rajin, dapat sebiji, kita usahakan lagi, usahkan sebiji, barangkali sebakul, ataupun kemungkinan seguni, ataupun mungkin sekarung dan sebagainya. Tetapi yang pentingnya diri kita, anak-anak. Yang pentingnya diri kita. Ya? Yang pentingnya diri kita. Makanan ada di depan mata sekalipun, kalau kita tidak suap masuk ke mulut, dia tidak akan masuk secara tersendiri. Kalau masuk ke mulut pun, kalau tidak dikunyah, tidak ditelan, dia tidak akan masuk ke perut untuk menghilangkan rasa lapar kita. Kita bercakap pasal kita lapar. Makanan sudah dihidang, tetapi kita tidak berusaha untuk memakannya. Dengan dolak dalih, begitu begini. Dengan meletakkan masalah, melihat sedikit pedas kita komplain, tawar kita komplain, pahit kita komplain. Tetapi kita makan. Kalau kita makan, sifat pedas itu, bila makanan itu pedas masuk ke mulut kita, dia tidak lama sifatnya pedas. Pedas itu akan sekejap saja. Apabila makanan sudah ditelan masuk ke dalam perut, bila dah masuk ke dalam perut kita, kita minum air, rasa pedas semasa kita menyuap makanan itu tadi akan segera pergi, anak-anak sekalian. Tetapi bila kita menyebut pedas, ini pedas, belum masuk ke mulut lagi, maka kita akan sentiasa tidak dapat menunaikan rasa keperluan perut kita untuk makan itu. Untuk mengisi perut kita yang lapar itu. Jadi ayahanda lebih suka bercakap analogi-analogi begini. Kerana anak-anak adalah anak-anak pra-universiti. Dan bukan ayahanda bercakap dengan adik-adik tingkatan 5. Bukan ayahanda bercakap dengan adik-adik tingkatan 1. Tapi anak-anak yang bersama dengan ayahanda hari ini adalah anak-anak pra-universiti. Lebih baik kita bercakap pasal analogi supaya anak-anak dapat menggunakan bit minda untuk memikirkan apa yang ayahanda maksudkan ini dalam interpretasi diri anak-anak masing-masing. Anak-anak yang dikasihi sekalian, sehubungan dengan itu, ayahanda masih lagi ingin berkongsi. Tadi ayahanda berkongsi pasal COVID, dilihat sudut akronim COVID pada step yang pertama. Pada frame yang pertama. Untuk kerangka yang kedua, COVID itu sendiri anak-anak, ayahanda ada 3 step ni untuk COVID saja, perkataan COVID ini. Yang boleh membuka minda anak-anak. COVID yang kedua, C yang kedua, dalam perkataan COVID ini, akronim COVID ini, C ialah concern our heart. Kita kena concern our heart. Ambil berat tentang diri kita, kesihatan kita. Sebab kita sekarang ni nak belajar. Kita sekarang ni adalah untuk menimba ilmu, untuk persediaan peperiksaan STPM semester 1 dan juga semester 3. Maka kita kena concern our heart. Kesihatan kena jaga. Cukup tidur, makan yang cukup, rehat yang cukup. Bukan kita berjaga sampai larut malam, akan mengganggu emosi kita. Kesihatan kita terganggu. Yang kedua ialah organize ourselves. Kita kena maintain, kita kena organize diri kita. Apa yang kita nak? Tidur kita banyak mana? Main kita bila? Tanggungjawab kita ada. Nak menonton bila? Nak rehatnya bila? Perlu riadah bila? Kena organize. Jangan hanya kita duduk dalam keadaan sama saja levelnya, tidur berpanjangan. Hatta guru buat kelas pagi pun kita terlupa untuk kita bangun. Sebab kita tidak organize diri kita. Sebab kita tidak manage diri kita. We volunteer to help others. Volunteer to help others. Kena sukarela untuk berkongsi menolong orang lain. Menolong rakan-rakan kita. Anak-anak ada kaedah. Ada platform yang boleh berhubung. Faris boleh berhubung dengan
Adam boleh berhubung, Adilah boleh berhubung dengan Afiqah, dengan Hafizah dan sebagainya. Jadi gunakan, jangan kita bersorang bertanya khabar. Bagaimana? Adam boleh bertanya Faris macam mana Faris? Subjek ini macam mana? Jangan kita dalam sendirian kita saja. Sebab itu kita kena volunteer to help others. COVI yang kedua, inculcate responsibility. Iaitu kita kena menyemai rasa tanggungjawab. Inculcate responsibility. Kena menyemai rasa tanggungjawab dalam diri kita. Aku ada tanggungjawab. Bulan 3 aku, bulan 4 aku nak periksa. Semester 1 bulan 3 aku nak periksa. Responsibility kena ada. Dan bila berada di rumah ini bukan hanya kita perlu juga meraihkan juga tanggungjawab kita untuk membantu ibu bapa kita. Mana sekadar yang kita mampu. Ya. Mungkin sebelum ini kita berada di asrama tak adalah tanggungjawab itu. Sebab itu ayah anda kata tadi kita tahu nak manage. Mana yang kita nak letakkan priority, mana yang kita nak letakkan second. Ya. Mengikut kepentingannya. Ini kita kena manage. Inculcate responsibility. Do. Yang do. Do not begin to blame. Do not begin to blame. Jangan salahkan orang. Ya. Do and don't. Do and don't. Mana yang boleh, mana yang tak boleh. Ya. Jangan kita melihat COVID itu segala-gala tak boleh. Yang tak boleh COVID ini ialah bila kita nak bergerak. Dia nak boleh bersentuhan. Ya. Bila itu saja. Tapi bila tengok di sebalik perkataan COVID itu sendiri sebenarnya anak-anak kita boleh build up ourselves. Kita boleh bangunkan diri kita sebenarnya. Berfikir, sebab itu berfikir secara bijak. Lakukan perkara yang bijak dan jadilah orang yang bijak. Kita kena berfikir secara bijak. Lakukan perkara yang bijak dan jadilah orang yang bijak. Ya. Anak-anak yang ayah anda kasih sekalian. Tak ada Nafi, next. Next slide. Pesanan ayah anda. Jika kita inginkan yang terbaik, maka selalulah beri yang terbaik. Walaupun kita bukan orang yang terbaik. I'm not the best, but I try to be the best. Kerana apa? Ingat, kita kena bercakap anak-anak pada diri kita. Yakin selepas kita menunaikan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala selepas melakukan solat 5 waktu. Angkatlah tangan, tadahlah. Oh my God, I'm the best. Cakap ke Allah, ya Allah, saya adalah terbaik. I can do it. Saya boleh buat. I can do it. Today is my day. Hari ini adalah hari aku, ya Allah. Because, kenapa? Allah, you always to me. Kerana Allah, ya Allah, engkau sentiasa bersama dengan aku. Allah, you always to us. Allah, always with me. Bercakap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. InsyaAllah. Kita kena kenal diri kita. Sebab itu, anak-anak masih ingat, ayah anda berkongsi dengan anak-anak bahawa dalam diri kita ini, akronim diri kita, nama yang dipilih oleh ibu bapa kita, yang dikongsi sama oleh ibu bapa kita nak letak nama apa-apa-apa, di sebalik nama itu sendiri sebenarnya, kita sudah ada positif kepada nama kita. Contohnya F, Faris. Apa? F tu apa Faris? A tu apa? Ustaz Zainafi. Ustaz Zainafi. Untuk bagi sokongan kepada anak-anak ni, boleh tak Ustaz Zainafi bagi sikit akronim nama kepada Zainafi tu apa? Sebab saya nak minta anak-anak bercakap juga sekejap lagi. Ustaz Zainafi, tolong. Zainafi tu apa? Ustaz Zainafi boleh tak? Ustaz Zainafi? Ustaz Zainafi? Boleh dengar saya? Ustaz Zainafi tak buka suara tu. Ustaz Zainafi tak buka suara. Mute tu.
Speaker. Aduh. Okey, saya minta dulu cikgu seorang lagi, cikgu. Apa ni? Di sini siapa cikgu ada di sini? Saya nak minta juga sini supaya sokongan kepada anak-anak ini. Sementara tunggu Ustaz Zanapi tu. Cikgu Nordiana ada sini. Cikgu Nordiana minta kongsi sikit daripada perkataan Nordiana tu apa? Saya bagi semangat kepada anak-anak sikit akronim daripada itu. Okey, anda. Ya. Okay, Assalamualaikum. Okay, Dian kasih. I itu integrity. Y itu yang. Bukan Yakut A itu Y itu bukan Yakut bukan yang. Okey. Okey. Dedikasi integrity yang. Okey. A akan. N norma. Okey. A aplikasi. Aplikasi. Okey. Nampak anak-anak? Okey, tepuk untuk Cikgu Diana, tepuk. Sebab itu diri kita ni sebenarnya kalau kita melihat anak-anak ya, kita akan ada atas diri kita tu. Macam Ayanda selalu sebut, why? Yusof. Why? Yang. Oi, Ayanda yang ke? Umur dah 58, rambut dah putih yang ke? Anak-anak yang di situ ialah bukan daripada age, tapi yang adalah semangat Ayanda. Unique. Ayanda kena fleksibel. Ketika Ayanda kena menjadi begini, ketika ini kalau di padang bola macam mana, kalau bersama dengan anak di kelas macam mana, bersama dengan guru macam mana, Ayanda kena unik. Yes, Ayanda kena survive. Ayanda kena strong. Ayanda kena organize. Dan untuk memujuk semua kepenatan Ayanda tadi, kena strong, kena organize, kena apa. F sekali, Ayanda kena ada funny dalam diri Ayanda. Kena ada nilai gembira, nilai dalam diri Ayanda. Okey, Ustaz Zanapi. Akronim Ustaz Zanapi, akronim diri. Okey. Zainafi. A Zainafi. A always. I intelligent. N no fear. Ya. P proactive. Yes. H healthy. Ya. Nampak? Tanya cikgu-cikgu. Kalau kita ada semua begitu anak-anak dalam diri kita, insya-Allah. Sebab kita boleh pujuk diri kita. Kalau kita kata kita macam Ayanda, kalau Ayanda berdepan dengan perkara-perkara yang menghipitkan masalah emosi Ayanda kata Ayanda akan pujuk dia. Yusof, ingat, you ada S. You kena strong. You kena strong. You kena strong. You kena strong. You jangan sedih-sedih. You kena buat funny pada diri awak. Funny. Baru kita kenal diri kita anak-anak. Sebab nama yang diberi oleh ibu bapa kita di sebenarnya, kalau kita mencari akronim di sebalik itu, sebenarnya sudah terkandung sesuatu yang boleh membangun, boleh memberikan satu nilai positif dalam diri kita. Cuma kita tidak teroka sahaja. Faris kena cari apa makna Faris. Lepas ni saya nak minta seorang kalau dapat anak juga, anak-anak murid bagi, get ready. Get ready. Lepas tu kalau dapat, kalau agak yang bagus, buka sekolah nanti 20 Januari, claim nanti sagu hati daripada Ayanda. Ayanda akan bagi sagu hati. InsyaAllah. Tak bagi, Ayanda tak bagi, claim dengan Ustaz Zanapi. Nak claim dengan Abah Sarudin tak boleh dah. Sebab Papa Sarudin dah nak pencen dah. Anak-anak balik ajar Abah Sarudin dah tak ada. Tetapi anak-anak seperti mana yang disebut oleh Tuan Haji Daud tadi, anak-anak kena fikirkan sesuatu yang terbaik. Bagaimana the best, a big present, satu pemberian yang besar kita akan beri kepada Tuan Haji Sarudin, Abah kita. Anak-anak kena fikir. Okey, Ustaz Zanapi, next slide lagi. Laju dah. Lagi, mundur. Okey. Anak-anak, pesan Ayanda juga, jadilah seperti air putih. Biarpun tidak manis dan berbagai warna, tetapi tetap berguna setiap masa.
Air yang putih. Ini yang dia tunjuk ni, air yang putih. Jadilah air yang putih. Kerana daripada air putih inilah, kalau dicampur dengan sirap, dia akan menjadi air sirap. Kalau dicampur lagi susu, dia akan jadi sirap bandung. Tetapi bermula dengan air yang putih. Kita nak masak nasi pun kita menggunakan air putih. Kita nak masakkan sayur pun bermula dengan air putih yang kita campur dengan santan supaya menjadi masak lemak. Tetapi bermulanya ialah daripada air yang putih. Kita kena jadi air putih. Dan air yang putih ini jugalah yang akan mengisi, membersihkan kotoran-kotoran yang ada, sama ada kotoran di pakaian kita dan sebagainya. Tidak mungkin sabun semata-mata dapat mencuci, deterjen semata-mata dapat mencuci topokan-topokan kotoran yang ada pada baju kita, melainkan perlu juga kepada air untuk dicampurkan, diadungkan, digabungkan dengan deterjen tadi untuk kita menghilangkan. Jadi jadilah air putih, anak-anak sekalian. Anak-anak yang dikasihi, ayanda yakin, ayanda percaya. Anak-anak mampu buat yang terbaik. Anak-anak mampu untuk melaksanakan tanggungjawab kita yang terbaik. Kita kena sayang diri kita. Kerana apa, anak-anak yang dikasihi sekalian? Ingatlah juga perkongsian ayahanda. Ni nampak Ustaz Nafi? Ustaz Nafi? Boleh nampak ayah saya angkat? Boleh nampak saya angkat ni? Ustaz Nafi share screen, dia tak nampak ayahanda. Tak nampak ya? Okey, tak apa. Screen. Boleh nampak tak? Amirah nampak Amirah? Amirah boleh nampak? Nampak. Ini adalah kumpulan tingkatan 6 tahun lepas. Apabila ayahanda berkongsikan dengan perkataan yang ada di skrin itu, lihat sebelum orang lain nampak, cakap sebelum orang lain sebut, kutip sebelum orang lain ambil, beri sebelum orang lain minta. Mereka framekan dan beri kepada ayahanda, ayahanda simpan dalam bilik ayahanda ini. Mereka menghayati sebab mereka faham kita kena lihat sebelum orang lain nampak. Sebab itu program-program yang kita buat ini belum lagi orang lain fikir, tapi kita fikir dahulu. Sebab kita lebih nampak mendahului orang. Kerana kita menampak mendahului orang bukan sahaja kalau kita dapat melihat benda itu satu binatang yang berbisa. Bila kita dapat melihat sebelum orang lain nampak, mungkin kita boleh menyelamatkan orang lain. Itu kita sentiasa. Dan kita juga bila kita nampak dulu, kita menyelamatkan diri kita dan juga menyelamatkan orang lain kalau benda itu benda yang tidak baik. Tetapi kalau benda yang baik, kita dulu nampak dan lepas itu kita kongsi dengan orang lain. Kita kena cakap sebelum orang lain sebut. Bila berlaku sesuatu yang tidak betul, kita dulu mesti memperbetulkan. Apabila orang lain bercakap, kita hanya memindah cakap orang itu kepada orang lain. Kutip sebelum orang lain ambil. Apabila melihat peluang di depan mata, maka kutiplah sebelum orang lain ambil. Kalau buah-buahan, katakanlah pokok rambutan itu berbuah. Kalau dikutip oleh orang lain sebelum kita kutip, maka dia dulu akan merasainya. Apatah lagi kalau itu adalah buah yang pertama, rambutan yang kita tanam itu mengeluarkan buah. Kita kalau boleh, kita dulu yang nak merasakan sedap ataupun tidak buah rambutan itu. Barulah kita kongsi dengan orang lain. Sebab itu ada hasil kita. Jadi jangan kedekut, jangan sombong. Beri sebelum orang lain minta. Bila orang lain minta, kita beri. Jadilah anak-anak diri kita ini dalam kita mencari ilmu ini. Datang kita sebelum dipanggil. Pergi kita sebelum disuruh. Pergi sebelum disuruh bukan nak melarikan diri, tak nak ambil tanggungjawab. Tetapi tak sabar. Jadi mana cikgu kita ada sekarang ni. Call lah cikgu. Hubungi Cikgu Diana, hubungi Ustaz Zanafi, hubungi Ustaz Sitino, hubungi Cikgu Intan, Cikgu Sofia, guru-guru kita. Tanya mereka. Tanya mereka. Apa yang kita tak jelas, apa yang kita tidak faham. Jangan kita menyepi, jangan kita menyembunyikan diri. Anak-anak, percayalah. Kita sekarang, pernah sebelum ini, kita berada dalam satu cahaya. Kita ada cahaya, kita melalui highway. Dan kalau kita nak pergi ke utara pun ada terowong, nak pergi ke pantai timur pun ada terowong. Cuma nak pergi ke selatan, ke Johor Bahru je tak ada terowong. Kalau kita nak balik ke pantai timur, sampai di Getin Sepah, kita akan melalui terowong. Terowong itu tak panjang, tak sampai 3 km pun. Bila kita berada dalam terowong, mana kita gelap seketika. Tetapi apabila kita keluar daripada terowong, cahayanya terang benderang.
Jadi anak-anak jangan rasa panik, anak-anak jangan rasa kecewa, anak-anak jangan rasa give up bila berada dalam terowong seketika ini. Tetapi terowong itu tetap ada cahayanya. Kita tengok kalau kita lalui terowong tu, terowong apa ni menora ke, terowong apa ni yang dekat Ipoh tu pun semua ada cahaya lampu. Tetapi lampunya hanya sama-sama sajalah. Jadi kita sekarang dalam situasi COVID ini tak dapat bersama ini, kita berada dalam situasi itu sebenarnya. Sebab kerana di hadapan nanti insya-Allah akan ada cahaya terang benderang yang mampu untuk kita nikmati sepuas-puasnya. Jadi anak-anak jangan rasa kecewa, anak-anak jangan rasa sedih, anak-anak jangan rasa give up. Ini adalah ujian untuk melihat kesabaran kita, untuk melihat bagaimana kita menjadi seorang yang hebat, untuk kita manage diri kita, untuk kita susun aturkan kehebatan diri kita, untuk kita bangunkan kecemerlangan kita, untuk kita mengejar satu cita-cita yang kita nanti insya-Allah kita akan gapai apa yang kita hasratkan. Kita akan pegang apa yang kita inginkan. Jadi anak-anak mampu bangkit dan terus bangkit. Jangan kita tidur dan jangan kita lena. Tidur seketika tidak apa. Jangan tidur berterusan. Kerana dengan kelenaan yang panjang itu akan memendekkan masa dan tidak memberikan manfaat kepada diri kita sebenarnya. Ya, tidur kena tidur. Kerana itu keperluan diri. Tetapi jangan tidur yang berpanjangan. Kerana tidur yang berpanjangan itu memendekkan masa kita untuk melaksanakan tanggungjawab dan peranan yang kita pegang sekarang ini. Anak-anak yang dikasihi sekalian, ayahanda, sebelum kita ada masa lebih kurang 20 setengah jam lagi sebab sampai pukul 12. Ayahanda nak minta lah seorang dua, pertama sekali supaya untuk menampakkan kebersamaan. Tapi jelas sebenarnya anak-anak hari ini bukan ayahanda saja berada dengan anak-anak. Guru-guru lain tingkatan 6 pun hampir semua masuk bersama dengan kita. Ini menandakan bahawa kecanaan, kebersamaan, kekitaan dan juga kejelekitan kita di SMK Ahmad Ahmadiyah ini. Kami tidak mampu dan tidak akan merasa membiarkan. Kami tidak akan membiarkan anak-anak bangun dan anak-anak jatuh sendiri. Hatta anak-anak jatuh pun kalau tak dapat mampu berjalan, kami akan pimpin. Sebab itulah program macam ni kita buat. Sebab itulah guru-guru tidak jemu. Sebab itu guru-guru semua masuk bersama dengan kita dan menandakan sokongan moral kepada anak-anak. Jadi anak-anak lihatlah pada senarai guru-guru yang kita yang ada. Pada wajah-wajah guru yang kamu dapat tatap di skrin komputer masing-masing atau di telefon masing-masing. Bahawa wajah-wajah ini sentiasa mendokongi. Wajah-wajah ini sentiasa berjalan seiring. Wajah-wajah ini sentiasa bersemangat yang ada pada dalam diri kamu. Wajah-wajah ini sentiasa ada di dalam hati kamu anak-anak. Dan wajah-wajah anak-anak semua ada di dalam hati guru-guru. Ada di dalam hati kami semuanya. Jadi anak-anak jangan kita rasa sedih, jangan kita rasa frust, jangan kita rasa kecewa kerana ramai orang yang beriringan bersama dengan kita atas nama semangat Ma'had Hamidiyah. Jadi anak-anak yang dikasihi sekalian, ayahanda nak minta seorang daripada kita. Saya nak minta dulu Abah Syahrudin lah untuk bercakap patah dua kata untuk bagi peluang ayahanda nak minum apa ni seteguk dua air dah pergi tekak dah ni. Sila Tuan Haji Syahrudin. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ayahanda pengetua dengan perkongsian ya. Kita boleh anggap apa yang disampaikan oleh ayahanda pengetua tadi merupakan kata-kata semangat untuk kita semua. Termasuklah kepada cikgu juga, walaupun cikgu hanya ada beberapa hari saja lagi tempoh perkhidmatan, tapi apa yang disampaikan oleh ayahanda pengetua itu sebenarnya boleh dijadikan panduan lah dalam kehidupan kita, bukan sekadar
kita semasa kita menjadi pelajar tingkatan 6, tapi sampai bila-bila. Okey, sampai bila-bila, dan kata-kata nasihat itu, kata-kata peringatan itu boleh kita turunkan kepada generasi-generasi seterusnya. Okay, terima kasih kepada semua guru tingkatan 6 yang hadir, yang sama-sama masuk dalam program ini. Begitu juga cikgu nak ucapkan terima kasih kepada Ustazah Fasha. Ustazah Fasha ni dia kita panggil apa? Kru belakang tabir. Ustaz Muhammad Azani. Okay. Dan paling kuat ni lah Ustaz Zanapi lah, penyelaras program kita, pengarah program kita sehingga 3 hari bulan Disember nanti. Okey, dan setinggi-tinggi tahniah kepada semua anak-anak pelajar tingkatan 6, sama ada tingkatan 6 semester 3 ataupun semester tingkatan 6 semester 1. Dan mungkin masih ada lagi Tuan Haji Daud Naim, Tuan Haji Daud Naim tu beliau seorang pegawai PPD, tapi dengan cikgu beliau adalah rakan cikgu, sama-sama belajar dahulu. Okey, cikgu mula mengenali Tuan Haji Daud tadi pada tahun 1984 ketika mula-mula belajar dulu sebelum menjadi guru, jadi kawan lama lah. Okey, setinggi-tinggi tahniah juga kepada semua pelajar yang turut serta dalam program webinar yang kita rancang, dan alhamdulillah program kita bukan saja melibatkan kita tetapi menarik minat calon-calon STPM dari sekolah-sekolah lain. Kita tak sangka lah pada mula perancangan, kita tak sangka bahawa kita boleh berkongsi ilmu berkenaan secara menyeluruh, secara meluas seluruh Semenanjung, dan insyaAllah pada masa-masa akan datang mungkin kita boleh buat lagi program-program seperti ini. Okay? Dan satu lagi ialah tenaga belakang tabir yang cukup nak sebut, iaitu Puan Masyita, kaunselor kita. Dan semalam telah diedarkan maklumat, satu maklumat sekiranya pelajar-pelajar ingin berkongsi ataupun pelajar-pelajar ingin menyuarakan sebarang masalah dan sebagainya, untuk mendapatkan nasihat dan sebagainya daripada kaunselor, hanya tekan link WhatsApp saja kepada kaunselor anda. InsyaAllah kaunselor-kaunselor anda akan membantu anda semua dalam tempoh kita berada di rumah ini. Okay? Dan mari kita harus terus berdoa supaya apa yang kita alami sekarang akan tamatlah. Kita tak nak lagi berpanjangan. Dan apa yang telah disebut oleh Yang Diperlukan tadi sangat-sangat bermanfaat. Dan mungkin satu lagi yang cikgu nak kongsikan ialah jadikan apa yang kita alami hari ini sebagai satu peluang. Okay, bukan satu yang menghalang kita, tapi peluang kita untuk mencapai prestasi yang sangat tinggi. Okay, mungkin ini ada mungkin sedikit ruang ini untuk cikgu ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua pelajar. InsyaAllah lah kita sehingga 2 Januari kita masih lagi boleh berhubung secara rasmi. Tapi lepas tu insyaAllah lah kalau kita ada ruang kita akan berhubung lagi. Tapi cikgu nak merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada semua pelajar tingkatan 6, sama ada 6 bawah ataupun 6 atas, semester 1, semester 3. Seperti yang telah disebut oleh yang pengetua sebut oleh Tuan Haji Daud tadi, penglibatan pelajar tingkatan 6 dalam kelas-kelas online dari mula kita PKP sampailah hari ini sangat-sangat memberangsangkan, sangat-sangat dibanggakan. Walaupun dalam keadaan kita tertekan dan sebagainya, tapi komitmen pelajar-pelajar tingkatan 6 hampir 90% daripadanya masih lagi kekal komitmen yang tinggi. Okay? Baik, jadi tahniahlah untuk kamu semua. Maksudnya salah satu daripada cabaran itu boleh kita atasi.
Mari kita berdoa sama-sama supaya rakan-rakan kita yang beberapa orang lagi mungkin mereka ada masalah-masalah teknikal dan sebagainya, kita doa sama-sama, berdoa sama-sama, kita bantu supaya mereka juga dapat meningkatkan komitmen mereka dalam program-program yang kita rancang ataupun dalam kelas-kelas online kita yang kita langsungkan pada setiap hari. Okey, sekali lagi tahniah juga kepada pelajar semua kerana pencapaian yang meningkat dalam peperiksaan semester 2 STPM. Itu yang cikgu kata tadi, kita jadikan sebagai peluang situasi sekarang ni, kita jadikan sebagai peluang untuk kita tingkatkan pencapaian kita, sama ada secara berkumpulan ataupun secara individu. Untuk itu saja, terima kasih Ayahanda Pengetua kerana memberi ruang kepada saya untuk bercakap sedikit kepada anak-anak tingkatan 6 ini. Dan sekali lagi terima kasih kepada semua. Dan Tuan Haji Daud pun masih ada tadi, saya nampak. Alhamdulillah. Okey, itu saja Tuan Pengetua. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Sarudin. Anak-anak tahniah, sabar ya. Itu adalah apa yang dikongsikan oleh Tuan Abah kita. Itu adalah merupakan yang perkara yang sebenar. Dan untuk makluman anak-anak, Cikgu Sarudin selalu berkongsi dengan ayahanda bahawa potensi anak-anak semester 3 tahun ni kita mampu buat yang terbaik. Saya rasa bangga dengan anak-anak sekalian. InsyaAllah ya. Dan satu lagi perkara bila saya nak relatekan balik apa yang disebut oleh Tuan Haji Sarudin tu, bahawa COVID itu sebenarnya ada satu lagi yang saya boleh relatekan dengan apa yang dia cakap. COVID dalam frame yang ketiga pada ayahanda, C ialah challenging. Kita kena cabar. Kena ada rasa satu cabaran yang perlu ada dalam diri kita. Kita boleh mencabar situasi ini untuk kita ke depan. Jadi apa yang Cikgu Sarudin sebut itu tadi pun, anak-anak telah mencabar diri anak-anak telah buktikan di dalam keputusan peperiksaan semester 2. Obtainable. Kita kena ada sesuatu yang kita mesti mempunyai sesuatu. Obtainable dalam diri kita, semangat. Kita mempunyai kehendak. Kita mempunyai keinginan. Visualize. Kita kena visualizekan diri kita. Kita kena gambarkan dalam diri kita apa yang kita nak depani, apa yang kita nak gapai, apa yang kita nak harapkan, apa yang kita cita-citakan. Kita kena individualkan diri kita. Kita kena menjadi diri kita. Kita hanya jangan nak compare, hanya melihatkan orang membantu kita setiap masa. Jangan kita mengharap pertolongan orang akan berterusan. Tetapi nilai individual dalam diri kita itu perlu ada. Kita perlu berdiri di atas kaki sendiri. Kita perlu organize diri kita. Jangan kita sentiasa nak menompang, hanya kita mengharapkan orang lain. Tapi individual diri kita mesti kita bangunkan. Deadline base. Kita kena ada nilai deadline base. Kerana kalau kita tidak ada nilai, tidak ada sempadan, tidak ada base, tidak ada border, maka kita akan terus hanyut. Kita framekan diri kita. Kita kepungkan diri kita. Kita sekat diri kita untuk kita membangunkan diri kita. Jadi 3 frame tentang COVID ayahanda kongsi dengan anak-anak hari ini. Semoga dengan 3 istilah COVID, akronim COVID ini akan dapat membantu dan membangkit dan juga menyemarakkan semangat anak-anak. Tidak kita hanya melihat bahawa COVID-19 itu adalah suatu penghalang kepada usaha murni kita dalam usaha untuk kita mencapai cita-cita. Yakinlah anak-anak, ilmu itu boleh ditimba di mana-mana. Kita tak semestinya ilmu itu hanya perolehi dalam premis sekolah. Tetapi kerana sekolah itu adalah di mana-mana. Supermarket juga sekolah. Pasar juga sekolah. Stesen bas juga sekolah. Atas jalan raya juga sekolah. Kalau kita melihat orang itu memandu melulu, di situ juga kita boleh belajar. Tidak boleh mandu melulu macam ini yang membahayakan orang lain. Itu juga sifatnya kita belajar. Kalau kita pergi berpasar, macam mana riuh rendahnya orang di pasar, maka kita tidak suka kepada itu, maka kita juga belajar. Ingat, bising yang semacam ni tidak menyenangkan saya. Jadi bila kita berurusan, maka gunakanlah suara yang sepatutnya. Di supermarket juga adalah sekolah. Bagaimana kita melihat, bila kita nak membayar itu, kita bersusun-atur, kita beratur, bukan kita potong queue dan sebagainya. Jadi semua itu kita belajar di mana-mana. Sekolah itu di mana-mana anak-anak sekalian. Sekolah, masuk bilik air di rumah, tengok bilik air kita tak bersih. Itu juga sekolah. Sebab
Bila kita tak lihat sekolah, kita belajar sesuatu. Oh, bilik air tak boleh, ini kotor, ini licin, berlumut, nanti jatuh dan sebagainya. Kan kita belajar. Kan kita belajar. Anak-anak yang dikasih sekalian, ayahanda juga nak minta respon daripada anak, mungkin seorang dua. Jadi ayahanda tak nak sebut nama, siapa di antara kita, tak kira lah semester 1 ke, semester 3 ke, nak bagi respon sikit pada program kita hari ini. Apa yang anak-anak rasa dapat, apa yang anak-anak rasa tersekat, yang anak-anak rasa tak puas, boleh dikongsikan di sini. Seorang dua. Ayahanda bagi volunteer kepada siapa? Faris dah cakap dah, bagi orang lain pula bercakap. Okey, sila. Asraf ke nak cakap ke, Afikah ke nak cakap ke, Amirah ke nak cakap. Okey. Ayahanda bagi peluang. Sila. Jangan kita buang masa. Kita tak ada masa ni. Kita nak pergi ni. Ni pun rasa seronok boleh dapat jumpa tengok wajah-wajah anak-anak ini. Okay, please. Please anak-anak. Siapa nak cakap? Test. Okay. Saya. Okay, sila di. Okay. Baik, Ayanda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayanda atas perkongsian yang sangat bermakna buat kami semua, iaitu fokuskan kepada untuk membangunkan balik kami punya keyakinan dalam menghadapi STPM ini. Okey, pelbagai perkongsian telah dikongsikan, iaitu yang berkaitan tentang COVID ini, iaitu di mana kalau C itu adalah kita mestilah create something. Okay, kita kena create something yang untuk diri kita, untuk masa depan kita. Kemudian dari segi O, iaitu kita mestilah open our heart. Okay, kita kena kita mesti mempunyai sikap keterbukaan. Ya. Okay, kemudian V adalah venture out. Kita kena explore. Kita kena Troker. cari. Yes, troker di luar sana tu. Kemudian I adalah imagine the best. Kalau kita nak mimpikan ataupun kita inginkan sesuatu, kita mestilah inginkan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Okay. Kemudian adalah D, which means we must have a dream big, iaitu Cikgu Syafdin pun pernah berkongsikan dalam kelas saya sendiri, iaitu even though tagline untuk Honda, kita akan nampak iaitu the power of dreams. Ya. Okay, dia pilih the power of dream. Dreams tu, dia memiliki the power of dream tu adalah kita dalam diri kita mesti ada dreams. Kita kena mempunyai keinginan dalam diri kita. Kita nak apa dalam diri kita, kita nak apa yang perlu kita capai dalam kehidupan kita. Baiklah, kemudian Ayanda juga minta untuk berkongsikan untuk perkataan yang sesuai berdasarkan ikut nama sendiri. Baiklah, saya juga ingin berkongsikan dengan tentang nama saya sendiri, iaitu Hadi. Bagus, sila. Okay, which mean H for the hope. Okay, dalam diri kita mesti kena ada harapan. Ya. Okay, harapan bukan untuk diri kita saja, harapan untuk mak ayah, harapan untuk guru-guru dan seterusnya harapan untuk negara. Ya. Okay, A pula adalah for awesome. Okay, we must be awesome for ourselves. Ya. Alright, and then for D, we must dreams on. Tetapkan kita punya keinginan kita. Ya. Okay, dan I is for incredible, iaitu kita mestilah jadikan diri kita ini jadi luar biasa. Ya. Okay, saya rasa banyak orang kata kata-kata semangat yang saya dapat pada perjumpaan kita kali ini. Daripada perkataan Mahiz pun kita akan dapati pelbagai makna yang kita boleh dapat. Macam kita nampak tadi daripada slide tadi kan, which is Mahiz, right? Mahiz, M is for kita kena manfaatkan peluang yang sedia ada. Ya. Okay, even though di luar sana pun kita
Orang nampak kita mesti manfaatkan peluang pekerjaan yang sedia ada kalau di luar sana, kan? Tapi untuk diri kita sekarang ni, apa yang ada di depan mata kita kena manfaatkan sepenuhnya. Okay? Ya. Okay, kemudian A is for atur strategi. Yes. Okay, kita mestilah atur kita punya perancangan kita mesti arrange our schedule for future. And then H is for hitung keupayaan. Baiklah, kita kena tahu kemampuan diri kita iaitu kalau kita rasa boleh go forward lagi. Andai kata hitung keupayaan, okey, saya ambil contoh, hitung keupayaan dari segi orang kata hitung keupayaan bila kita repeat sekarang ni. Okey, ramai berdapat. Okey, rasanya saya dah pesan juga kepada IPK, kelas IPK, ramai berpendapat repeat itu, ini ada khas untuk kajian SM3 ya. Repeat itu adalah sebagai sesuatu bebanan. Tapi kalau kita anggapkan itu adalah satu bebanan, itu sangat akan membuatkan kita lagi berat. Tapi kalau kita ubah mindset kita anggap itu repeat adalah sebuah peluang. Kita mesti anggap itu adalah sebuah peluang. Jangan anggap ia adalah untuk memberatkan lagi diri kita. Ya. Okay, kita kena set mindset kita, and then bila kita mindset kita elok, then akan membentuk personality diri kita sendiri, iaitu kita anggap repeat itu adalah sebagai peluang untuk diri kita untuk memperbentukkan apa yang kita telah buat. Okay? Ya. Kemudian I adalah untuk impikan kecemerlangan. Of course, dalam diri kita mestilah inginkan kecemerlangan untuk diri kita, bahkan untuk mak ayah dan guru kita juga. Kemudian S untuk seronok berbudi, iaitu kita dalam diri kita, dalam mencapaikan kecemerlangan, dalam diri kita kenalah ada sifat berbudi antara satu sama lain. Okey? Kemudian yang S, iaitu yang terakhir sekali, sentiasa di hadapan. Jangan menganggapkan diri kita di belakang, dan jangan kita contoh, kalau saya antara kawan saya, janganlah kita membandingkan antara diri kita. Contoh, okey, awak pandai, saya tak berapa pandai. Janganlah, benda ini jangan ada dalam fikiran kita. Sifat-sifat membandingkan ini membuatkan diri kita akan jadi lemah. Yes. Tapi kita kalau anda kata kawan kita tu mempunyai prestasi yang sangat tinggi, iaitu daripada sahabat saya, saudari Syafiqah Nabila, dapat 4 flat untuk SEM 2 ni. Kita ambil apa yang dia buat untuk mendapatkan result yang begitu bagus tu. Kita ambil yang baik. Kita ambil yang baik, kita buang yang keruh. Okey, saya rasa itu sahaja sedikit daripada saya. Sekian, terima kasih. Mantap. Kita dapat merasakan bahawa apa perkongsian kita pagi ni memang menyelinap masuk dalam diri anak-anak, apa yang telah disebutkan oleh anak-anak Adi tadi. Bersama ayahanda ini pun sebenarnya ini adalah satu analisa yang kita buat bersama dengan anak-anak tingkatan 5. Hasil daripada program sentuhan ayahanda pada hari Senin lepas pun kita dah ada dia punya pecahan peratusan. Alhamdulillah banyak membantu. Jadi sebab itu ayahanda rasa sangat yakin lah. Inilah satu-satu seperti mana ayahanda sebut tadilah, satu usaha untuk kita menyatakan kebersamaan kita kepada sokongan kita akan berterusan bersama dengan anak-anak. Itulah guru. Guru ini anak-anak ingat, atas diri guru itu dia ada 5 M ya. Atas diri seorang guru itu ada 5 M. Dialah mu'alim, memberi ilmu, pemberi ilmu. Dialah mudarris, dialah yang mengajar kita. Dialah mu'adib, dialah pembentuk adab kita, membina adab kita. Dialah juga murabbi, pelindung kita. Menjaga kita, mencari, membantu kita kalau kita susah dan sebagainya. Dan mereka juga adalah mursyid yang sentiasa menunjuk jalan kepada anak-anak. Maka anak-anak sayangi, kasihi, cintai keberkatan ilmu yang diperolehi kita. Itu adalah kerana atas konsep 5M yang dimiliki oleh guru-guru kita. Mereka insan mulia selepas ibu bapa kita. Kalau ibu itu, anak-anak, kita dapat cium ibu kita. Ciuman kita itu insya-Allah
dapat menggugurkan dosa-dosa kecil kita bila kita peluk, kita cium ibu dan bapa kita. Tapi guru itu juga, kalau kita dapat memuliakan mereka, insya-Allah segala ilmu yang dikongsikan itu mendapat barakah. Muliakanlah dua insan ini, guru dan juga ibu bapa kita. Yang mana jasa mereka tak boleh kita nak bayar. Tiada kayu pengukurnya anak-anak. Tidak boleh kita mengukur dengan kayu ukur jasa guru-guru dan juga ibu bapa. Jadi anak-anak, ayahanda ingin berpesan, apa saja program yang cikgu buat, korbankanlah masa untuk kita sama-sama terus bersama dengan guru-guru kita dalam saja apa program. Kalau anak-anak tak dapat bersama, maklumkan kepada guru-guru. Ya, supaya guru tidak tertanya-tanya ke mana menghilang kita, di mana perginya kita. Janganlah hanya guru saja yang bersungguh-sungguh, tetapi anak acuh tak acuh. Kerana guru beri ilmu itu untuk masa depan anak-anak. Guru-guru kita sebenarnya mereka sudah ada pekerjaan, tapi anak-anak itu untuk mencorakkan. Sebab guru-guru inilah dalam usaha untuk kita membinakan generasi akan datang. Penerus kepada pimpinan negara, penerus kepada pembentukan satu masyarakat yang hebat, masyarakat Malaysia yang hebat, yang harus ditunjangi oleh anak-anak. Terutamanya anak-anak adalah produk yang terbaik daripada yang keluar daripada SMK Mat Hamidiyah, yang tinggi akal budinya, yang tinggi akhlaknya, yang hebat pemikirannya, yang jitu semangat, cinta dan kasih kepada Allah dan Rasul dalam diri anak-anak produk SMK Mat Hamidiyah ataupun Mahis ini. Okey, seorang lagi yang dia nak minta, kalau boleh perempuan, siapa-siapa saja please tahniah kepada anak-anak Hadi, berani bercakap, berani berkongsi, buka sekolah nanti, jumpa ayahanda, claim ada sesuatu ayahanda nak kongsi. Baik, terima kasih ayahanda. Seorang lagi ayahanda, Amira nak bercakap, Amira lah. Amira nampak gambar Amira duduk keluar je sini, okey Amira? Sila Amira. Ni peluang ni tahu, tak semua dapat peluang dia Raf. Ashraf kan? Okey, sila Amira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi apa yang saya dapat dari ni berkenaan dengan motivasi. Motivasi dalam diri walaupun kita dalam pandemik COVID-19, so kita dapat juga belajar dekat sekolah dan berinteraksi dengan guru serta apa yang kita buat adalah usaha kita sendiri. So bukan senang kita nak senang dan bukan susah kita nak susah sebenarnya. So untuk jadi macam tu, sebab saya ni bukan pelajar cemerlang SPM pun, tapi saya yakin yang SPM ni bantu saya dalam future saya. Sebab ayahanda pernah cakap, no one can change the past but everyone has a power to change the future. Gitu. Jadi cita-cita kita tu adalah sebagai usaha kita. Sebagai kita macam walaupun dalam pandemik ni pun usaha tu pun penting juga. Sebab mungkin ada setengah orang yang masalah online class, tapi usaha contoh macam ada viral satu guru yang duduk kedai mamak tapi tak ada seorang pun pelajar yang ada dekat dalam online class tu. So kita sebagai murid kenalah usaha untuk dapatkan line ke sebagainya. Sebab adab tu penting. Jaga hati guru tu penting sebab itu adalah berkat untuk kita cemerlang di akhirat dan di dunia. Okey. Lepas tu saya nak bagi akronim untuk nama saya. Okey, sila. So A, a million dreams. Maksudnya kita perlu ada impian ataupun impian kita sebagai murid. A million dreams. So apa yang kita nak capai, apa yang kita nak dapat. Kita nak macam tu. So M, minta. Contoh kita minta ilmu kat guru kita dengan cara yang elok. Yang kedua minta maaf selalu dengan orang. Sebab kita tak tahu salah kita dari hati ke, macam kita dah terluka hati guru kita pun, ibu bapa ke sekalipun, so kita kena minta maaf selalu dengan orang. So I untuk ingat sentiasa apa yang guru cakap, apa yang rakan kita cakap, walaupun dia seorang yang ke bawah sekalipun, tapi ingat sentiasa apa yang dia kata. Mungkin itu motivasi kepada kita.
Ya. R, respect. Respect semua guru, semua ibu bapa kita, keluarga, jaga akhlak dengan ibu bapa semua. Okay. A, aku nak fall flat. Walaupun kita tahu kita tak mampu pun nak fall flat, tapi tinggikan macam Ya. Target tu kena tinggi supaya kita dapat lebih. Walaupun kita tak mampu sebenarnya, tapi target tu penting. H, for honest. Jujur pada diri, jujur pada semua orang. Jujur pada semua orang lah, sebab kejujuran tu lah sangat penting dalam diri kita. Terima kasih. Terima kasih Merah. Okey, tahniah ya. Dua-dua hebat. Dan itulah dua orang ini pada ayahanda. Kita tak ada masa yang panjang, kita nak suruh semua bercakap, tak lebih daripada ini. Tapi dua orang ini ayahanda sangat yakin anak-anak Hadi dan juga Amirah telah mewakili rakan-rakan yang lain. Jadi ambillah semangat apa yang dikongsi oleh Hadi, apa yang disebut oleh Amirah tadi dalam diri anak-anak untuk kita semua. Kita semua hebat. Kita semua hebat anak-anak. Kita semua hebat. Anak-anak kena bangunkan semula diri. Anak-anak kena bercakap semula pada diri anak-anak. Cari di mana ada kelemahan. Kalau kita ibaratnya kita diikat oleh skru, anak-anak kena sentiasa cek bahawa skru inilah penentu kita. Kalau longgar, dia akan, kalau sebuah kenderaan berenjin itu, kalau skru ini longgar, dia boleh mengakibatkan kepada mengundang kepada tidak baik. Jadi kita kena cek setiap masa, kalau rasa longgar kita kemaskan, ketatkan balik, kita kemaskan balik, ketatkan balik. Diri kita begitu. Jangan kita kata biar tak apalah longgar sementara sebab belum tercabut. Dan bila dah tercabut, nanti lagi susah. Jadi bila dah saja longgar, teruskan kita ketat. Setiap masa kita kena ketatkan semangat kita kena bangunkan semangat kita, kita kena buat koreksi pada diri kita, muhasabah diri kita setiap masa ya. So, Ustaz Terapi pergi pada last slide. Jadi ayahanda yakin semangat guru-guru berada dengan anak-anak, semangat titipan kasih doa ibu bapa kita sentiasa mengiringi kita. Yang kadang-kadang kita tidak tahu ibu bapa kita bangun tengah malam bermunajat, bersolat tahajud, berdoa kepada anak Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat anak-anaknya, cahaya matanya yang ada bersama dengan ayahanda ini, bahawa ayah-ayah kita juga, ibu bapa kita juga sentiasa meletakkan harapan yang tinggi. Doa ibu bapa adalah doa yang sangat mustajab anak-anak. Sayangilah mereka, kasihilah mereka. Jadi akhir sekali kita dah nak sampai jam 12. Ini amanat ayahanda. Amanat ini anak-anak dibawa oleh anak-anak SMK Mat Hamidiyah ke mana-mana saja. Amanat ini ayahanda bangunkan sebaik saja ayahanda masuk menjadi pengetua di SMK Mat Hamidiyah pada tahun 2017. Dan anak-anak ini tetap segar di dalam bekas-bekas murid ataupun alumni SMK Mat Hamidiyah mulai pada 2017. Simple saja amanatnya anak-anak. Bila lagi kalau bukan sekarang? Bila lagi kalau bukan sekarang, tidak hanya bersifat kita berada di Ma'had Hamidiyah saja. Bila kita nak cemerlang, dalam kita nanti pun bila kita dah masuk universiti, bila lagi kalau bukan sekarang? Kenapa nak tunggu semester ini? Semester depan. Kenapa bukan semester sekarang? Jadi boleh dibawa di mana-mana. Sesuai. Siapa lagi kalau bukan kita? Kita nak mengharapkan siapa untuk cemerlang? Guru-guru hanya boleh membantu. Nanti di universiti pensyarah saja boleh membantu. Tapi kalau bukan kita yang nak mencorakkannya, siapa lagi? Bukan orang lain boleh duduk tempat kita untuk menjawab peperiksaan. Bukan orang lain tolong membaca untuk memberikan kepahaman kepada kita. Melainkan diri kita. Di mana lagi kalau bukan Ma'had Hamidiyah? Ini kerana bersifat di Ma'had Hamidiyah. Sebab kita masuk di Ma'had Hamidiyah untuk kita bina langkahan awal kita. Sebagai step kita untuk meneroka ke arah yang lebih tinggi. Untuk kita mengejar lagi cita-cita kita. Maka stepnya bermula di sini. Apa lagi kalau bukan kecemerlangan? Apa lagi yang kita nak harap? Kecemerlangan di sini anak-anak bukan hanya bersifat kecemerlangan akademik. Kita mahu juga anak-anak yang keluar daripada SMK Madiyah adalah anak-anak yang mempunyai kecemerlangan akal budinya. Anak-anak yang saya menghormati ibu bapanya. Anak-anak yang ada nilai kasih dan sayang sesama rakannya, sesama masyarakatnya, sesama makhluk Allah yang lainnya. Itu yang kita mahukan. Jadi insya-Allah. Jadi ayahanda sebenarnya secara jujurnya sangat rasa seronok bersama dengan anak-anak. Begitu juga sedikit pesanan kepada anak-anak semester 1. Ingat walaupun anak-anak masih lagi belum akan menduduki STPN yang sebenar, tetapi anak-anak akan menghadapi juga peperiksaan sebaik nanti anak-anak naik semula ke sekolah pada 20 Januari. Kita ada tanggungjawab hari ini walaupun
kita fokus langsung untuk abang-abang dan kakak-kakak, tapi anak-anak semua yang semester 1 berturut masuk, ayahanda juga berbangga dengan anda. Ya. Sebab 29 orang yang semester 1 ni ayahanda setakat ni tak berapa nak dekat lagi lah. Ya, bila sebaik saja anda masuk, ayahanda sentiasa ada kesibukan, kemudian kita pula menghadapi COVID-19. Jadi tak seperti mana abang-abang ni, ayahanda selalu sebelum-sebelum ini, ayahanda selalu dapat bersama dengan mereka. InsyaAllah kembalinya semula ke sekolah anak-anak semester 3 dan semester 1, kita akan berjumpa saya berdepan. Banyak lagi nanti yang mungkin ayahanda bercakap untuk pengasihan untuk anak-anak. Tiada apa yang seorang ibu dan bapa mengharapkan melainkan kejayaan anak-anaknya. Tiada apa yang menjadi kebanggaan dan keseronokan seorang guru melainkan apabila melihat kejayaan murid-muridnya dapat meneruskan kecemerlangan, dapat menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi akhir sekali, terima kasih kepada semua yang terlibat pada hari ini. Terima kasih kepada Tuan Haji Sarudin, terima kasih kepada di belakang tabir Ustaz Azani PKM, Puan Fasha yang menyusun aturkan live streaming YouTube, kepada UBK Puan Masita, guru-guru tingkatan 6. Yang paling special sekali ialah untuk anak-anak ayahanda 61 orang calon semester STPN semester 3, 29 orang daripada semester 1 kalian dapat bersama, dan dapat bersama tu mungkin ada sebab-sebab yang lain. InsyaAllah pada hari yang penuh barakah ini kita semua mendapat rahmat dan juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih dan terima kasih. The last one is sejujurnya ayahanda, I love you all. Saya sayang kamu semua, sayang anak-anak semua. Jangan lupa kirim salam ayahanda dan juga guru-guru yang bersama kita ini, bisikkan kata ayahanda kirim salam kepada ibu dan bapa kamu. Akhir sekali, terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Okey, saya pulangkan balik kepada Faris. Okey. Terima kasih diucapkan kepada ayahanda pengetua Puan Yusuf Ibrahim atas kata-katanya yang sentiasa inspire, orang kata menjadi inspirasi kepada kami pelajar-pelajar tingkatan 6 untuk terus maju ke hadapan dalam mencapai kejayaan khususnya dalam STPM dunia dan akhirat. Jadi akhir kata dari saya mengucapkan ribuan terima kasih buat hadirin semua. Atas Faris, kejap. Ayahanda terlupa tadi. Juga terima kasih yang tidak terhingga kepada Tuan Haji Daud Naim yang dapat bersama dengan kita pada pagi ini, yang sentiasa mendukung juga menyokong apa saja perkara yang berkaitan dengan untuk melihat kecemerlangan anak. Terima kasih Tuan Haji Daud. Terima kasih PPD Hulu Langat. Wallahualam. Okey. Saya sekali lagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih buat hadirin semua. Tuan Haji Daud bin Naim atas kehadiran beliau melapangkan masa untuk menyertai program kita hari ini. Ayahanda pengetua yang sentiasa mengadakan ataupun menyediakan program-program bagi tingkatan 6, seterusnya Cikgu Syahrudin, walaupun tinggal sedikit masa yang ada bersama, insyaAllah setiap masa yang kita ada bersama sebelum-sebelum ni kita akan ingat sampai bila-bila. Dan seterusnya Ustaz Zanafi yang menjadi penyelaras program tingkatan 6 dengan program webinar yang ada yang disediakan. InsyaAllah kami pelajar-pelajar akan menggunakan ilmu dan buat sehabis baik dalam STPM. Begitu juga dengan guru-guru tingkatan 6 semuanya. Kita teruskan untuk berusaha sebagai langkah yang terbaik. Maaf sebab saya guna telefon. Jadi dia vibrate, dia memang sekali dengar. Okey, jadi itu sahaja. Tak lupa juga yang sedang melihat kita dalam YouTube stream, terima kasih kepada tim Ustazah Fasha dan Ustaz Azani untuk mengenalikan stream YouTube kita. Jadi insyaAllah itu sahaja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Sekejap Ustazah Fasha nak ambil gambar untuk live streaming. Oh. Dalam 1 minit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ambil gambar kami. Alah. Tunggu arahan Ustazah Fasha dalam live streaming. Apa pasal dah ambil gaya dah saya ni? Ambil pada jahat je lah, tak apa. Okey, satu kursi gambar. Okey, terima kasih Fasha. Okey, terima kasih semua ya. Ayunda keluar dulu. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih Ayanda. Syukran jazilan. Terima kasih semua. Terima kasih Ayunda. Terima kasih semua cikgu-cikgu. Terima kasih semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih semua. Saya rindu Bapa. Bye Mami. Terima kasih Mami. Mami. Cikgu dia lah. Oh. Tanya Faris, bagus Pak Ajar. Alhamdulillah. Bye. Baik. Live dulu.